Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabilah binti Abdullah, pelajar pengkhususan pendidikan Islam, kuliah PISMP 7.01. Jadi bersama saya pada hari ini, tajuk video saya iaitu Layakkah aku untuk cemerlang praktikum fasa 2. Saya datangkan 5 aspek utama yang menjadi rasional dan juga evidence mengapa saya layak untuk cemerlang. Layakkah aku untuk mendapat cemerlang dalam praktikum fasa 2? Di sini saya bawakan aspek yang pertama dari sudut perancangan dan juga pelaksanaan. Saya bawakan RPH terbaik sepanjang saya menjalani praktikum dan juga merupakan RPH terakhir yang diselia oleh Dr. Raihana binti Zakaria selaku pensyarah penyelia bidang terak saya. Hasil pembelajaran yang saya keluarkan terbahagi kepada 3 dan pada setiap hasil ini saya telah mengadakan pelbagai aktiviti. 2 daripada 3 aktiviti mengandungi bahan inovasi yang saya ciptakan sendiri. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mencapai ketiga-tiga hasil pembelajaran dengan begitu baik walaupun ianya dijalankan secara atas talian. Hal ini menunjukkan bahawa hasil pembelajaran yang telah saya tetapkan adalah bersesuaian dengan isi pelajaran, bersesuaian dengan tahap kognitif murid-murid dan juga menepati kaedah pembelajaran di atas talian. Perkara inilah yang menjadi sokongan mengapa saya layak untuk mendapat cemerlang dalam praktikum kali ini. Strategi PDP yang saya pilih pada hari tersebut adalah strategi berpusatkan bahan. Hal ini berkait rapat dengan elemen merentas kurikulum yang saya pilih, iaitu teknologi, maklumat dan juga komunikasi. Di sini saya menggunakan secara optimum teknologi maklumat dan komunikasi untuk menghasilkan bahan slide interaktif yang menarik, merangsang minat murid dan mengekalkan fokus murid sehingga ke akhir kelas. Bukti bahawa strategi ini telah membuahkan hasil dapat dilihat daripada ruangan chat box di akhir kelas apabila murid-murid merespon dengan baik tentang soalan yang saya nyatakan. Seterusnya, amalan pedagogi masa kini yang saya pilih iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Hal ini adalah sebagai usaha untuk kita membiasakan diri dalam normal baharu pembelajaran di atas talian. Seterusnya, kemahiran insaniah yang saya pilih iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Dapat dilihat daripada pengajaran saya hari tersebut, saya telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam diri mereka biarpun nilai Islam itu tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran. Namun, saya memberikan penghayatan terhadap kisah-kisah sahabat Nabi sehingga ada murid-murid saya yang merespon di ruangan chat box mengatakan bahawa kesian sangat dekat sahabat Nabi yang diseksa dan dibunuh dengan kejam. Dari situ saya cuba untuk menimbulkan kesyukuran dan rasa berterima kasih kepada Tuhan kerana kita dilahirkan sebagai orang Islam sejak kecil lagi. Maka daripada situ saya mengharapkan supaya dapat dipupuk minat mereka untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat untuk mencari lebih banyak lagi ilmu agama dan pun bukan berada di dalam kelas saya. Bahan bantu mengajar yang saya gunakan pada hari tersebut ialah slide dan muzik sahaja, ringkas namun penggunaan BBM mengikut turutan langkah yang betul dan teratur menyebabkan objektif pembelajaran pada hari tersebut tercapai dengan jayanya. Segala evidence, kesan dan juga reaksi murid yang saya tunjukkan sebentar tadi menunjukkan bahawa saya benar-benar layak untuk mendapat cemerlang praktikum ini. Aspek kedua yang akan menyokong saya untuk layak mendapat cemerlang iaitu aspek pentaksiran. Pelbagai bentuk pentaksiran yang saya jalankan antaranya adalah pentaksiran berbentuk lisan, pentaksiran secara bukan lisan. Kepelbagaian bentuk pentaksiran ini membantu saya untuk melihat pencapaian murid dan juga untuk mengaudit diri. Dapat dilihat daripada komen-komen guru pembimbing dan juga pensyarah bahawa di sana terdapatnya kemajuan dalam saya mengajar murid bermula dari awal praktikum sehingga ke akhir praktikum. Evidence dan juga komen-komen daripada pensyarah pembimbing dan juga guru pembimbing menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan kebolehan untuk mengajar dengan baik. Oleh sebab yang demikian, saya layak untuk mendapat cemerlang praktikum ini.
Aspek seterusnya yang melayakkan saya untuk mendapat cemerlang dalam praktikum ini adalah aspek refleksi. Refleksi pertama adalah refleksi portfolio. Di sini saya boleh katakan bahawa saya telah menyiapkan kelengkapan dalam portfolio seawal minggu kedua praktikum berlangsung. Hal ini menunjukkan betapa saya meletakkan komitmen yang tinggi untuk praktikum kali ini. Maka saya layak untuk mendapat cemerlang. Yang kedua adalah refleksi PDP. Di setiap kali selepas kelas, setiap pelajar praktikum perlu menulis refleksi PDP. Refleksi PDP saya dilengkapi dengan kekuatan, kelemahan dan juga cadangan penyelesaian masalah yang mana ianya memfokuskan kepada guru itu sendiri bukan kepada murid-murid. Hal ini kerana saya yakin dan percaya kejayaan sesuatu PDPC itu adalah bermula daripada guru itu sendiri. Saya tunjukkan evidence bahawa refleksi saya adalah panjang. Hal ini kerana saya mahu benar-benar menganalisis kualiti pengajaran saya pada hari tersebut. Refleksi seterusnya adalah berdasarkan kepada penulisan jurnal. Penulisan jurnal saya berdasarkan kepada refleksi PDP yang mengetengahkan isu yang paling dominan untuk minggu tersebut. Banyak isu-isu yang berlaku yang telah saya tuliskan di dalam jurnal berjaya saya selesaikan pada minggu-minggu yang seterusnya. Hal ini menunjukkan bahawa penghasilan jurnal saya itu bukan sekadar melepaskan batuk di tangga, namun ianya berjaya dan membantu saya untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti pengajaran saya. Oleh itu, kesungguhan yang saya tunjukkan dalam menghasilkan jurnal yang berkualiti menunjukkan bahawa saya layak untuk mendapat cemerlang dalam praktikum ini. Seterusnya adalah RPP, Refleksi Pertengahan Praktikum, yang mana telah pun saya bentangkan, di mana saya mendapat pujian tentang inovasi yang saya hasilkan, iaitu inovasi HAHUD, Hafazan Tasyahud. Inovasi ini merupakan satu inisiatif untuk membantu murid-murid yang tidak dapat mengikut serta kelas melalui Google Meet. Jadi atas dasar prihatin dan juga simpati terhadap murid yang tidak mendapat akses internet yang baik, maka terhasillah inovasi ini. Guru yang mempunyai ciri profesionalisme keguruan dan berwibawa merupakan guru yang mempunyai sifat prihatin dan juga simpati terhadap nasib anak-anak murid mereka. Ciri-ciri guru tersebut terdapat pada diri saya sehingga saya berjaya menghasilkan inovasi untuk anak-anak murid yang kurang berkemampuan. Berdasarkan penerangan saya sebentar tadi, jelaslah bahawa saya mendatangkan evidence yang melayakkan saya untuk mendapat cemerlang dalam praktikum kali ini. Dari sudut aspek pelaksanaan co-curriculum, saya bukan sahaja bersemangat dan juga kreatif dalam menjalankan pengajaran bidang pendidikan Islam dan bahasa Arab, namun saya juga bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan co-curriculum kepada murid-murid walaupun secara atas talian. Pada hari saya diselia, saya telah mengajar bahasa isyarat untuk kelab rukun tetangga, di mana di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menunjukkan semula bagaimana gaya bahasa isyarat dan menyebutkan kepentingan mempelajari bahasa isyarat dengan begitu baik. Hal ini menunjukkan objektif yang saya tetapkan dan kaedah yang saya gunakan ada bersesuaian sehingga objektif pembelajaran pada hari tersebut dapat dicapai dengan jayanya. Hal ini menunjukkan betapa saya layak untuk mendapat cemerlang dalam praktikum kali ini. Bagi saya, cemerlang dalam akademik sahaja tidak cukup sekiranya kita tidak mempunyai kemahiran bersosial dan bergaul dengan baik sesama warga sekolah. Untuk aspek peranan-peranan lain, saya telah melibatkan diri dalam program sekolah. Ini sekolah telah mengadakan majlis persaraan penolong kanan hal ehwal murid. Pada hari tersebut, saya tidak diberikan tugas, namun saya sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi AJK fotografi pada hari tersebut. Aspek seterusnya adalah aspek inovasi. Inovasi ini merupakan kelebihan utama yang ada pada diri saya, di mana saya berjaya menghasilkan lebih daripada 5 bahan inovasi sepanjang 3 bulan berpraktikum.
Bahan inovasi saya pertama iaitu inovasi Hahut. Yang kedua, inovasi Ikora. Yang ketiga, inovasi BBMIS. Yang keempat, inovasi Anugerah Murid Paling Aktif. Yang kelima, inovasi lagu Nama Sahabat-Sahabat Nabi. Yang keenam, lagu Hari-Hari Dalam Seminggu. Secara keseluruhannya, inovasi saya telah mendatangkan keberkesanan yang sangat tinggi yang menjadikan pengajaran dan pembelajaran khususnya di atas talian mendapat sambutan dan juga memberangsangkan kepada murid-murid. Setiap inovasi yang saya lakukan ini adalah bertitik tolak daripada masalah yang berlaku pada sebelumnya. Penyataan masalah, objektif, langkah penggunaan dan juga keberkesanannya secara terperinci boleh dilihat melalui dokumen inovasi yang saya sediakan di Google Drive. Keberkesanan inovasi yang saya hasilkan ini boleh menjadi aspek utama yang menyokong saya untuk mendapat cemerlang dalam praktikum kali ini. Aspek yang terakhir adalah aspek projek di mana saya telah dilantik menjadi AJK lukisan mural dan saya telah pun melukis mural sewaktu bulan pertama berada di sekolah. Projek itu masih lagi dalam proses dan tidak dapat diteruskan kerana PKPB diumumkan. Hal ini tidak menjadi kerisauan kepada saya kerana saya dan rakan-rakan masih lagi boleh menyambung projek tersebut pada waktu internship tahun hadapan. Kesimpulannya, kualiti saya sebagai guru praktikum yang cemerlang dapat dilihat daripada 5 aspek yang saya sebutkan. Pertama, dari sudut perancangan dan pelaksanaan yang berkualiti. Kedua, pelaksanaan pentaksiran yang efektif. Ketiga, refleksi yang bermakna. Keempat, pelaksanaan kurikulum yang kreatif. Dan akhir sekali, saya sangat komited dengan peranan-peranan lain sebagai guru praktikum. Secara keseluruhannya, segala bukti rasional dan juga evidence yang saya datangkan pada hari ini jelas menunjukkan bahawa saya layak untuk mendapat cemerlang praktikum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.